بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita masih lagi bicarakan tentang surah An-Nasr, surah yang ke-110 daripada turutan Al-Quranul Karim. Dan semalam kita dah sebut bagaimana Rasulullah SAW berjaya menakluk kota Mekah dengan berlaku sedikit pertempuran di sisi bahagian yang dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Selain daripada itu tidak ada pertempuran, dan umat Islam ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan Nabi sendiri SAW membongkokkan kepala Nabi, menundukkan kepala Nabi, menunjukkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda rendah dirinya Rasulullah SAW berbanding kisah yang Ustaz sebut semalam bagaimana Bani Israel bila mana berjaya masuk ke Baitul Maqdis, mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menundukkan pandangan mereka dan sambil mengucapkan kalimah taubat ataupun istighfar mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memperkenankan untuk mereka masuk ke Baitul Maqdis yang dikatakan bumi yang dijanjikan kepada kaum Bani Israel ketika itu. Baik. Kemudian Nabi SAW bila mana menghimpunkan masyarakat Quraisy, seperti mana sebut semalam, Nabi SAW menyebut siapa duduk dalam rumah dia akan selamat, siapa duduk rumah Abu Sufyan dia akan selamat, siapa masuk dalam Masjidil Haram dia akan selamat, kecuali 15 orang yang disebut namanya sebagai orang-orang yang mana kalau bertemu dengan mereka mesti dibunuh. Ada 2-3 orang sebut nama semalam, termasuklah di sini ada seorang isteri kepada sahabat Nabi yang masuk Islam ketika itu, iaitu Abu Sufyan, iaitulah nama Sayyidatuna Hindun binti Utbah radhiyallahu ta'ala anha. Asalnya Sayyidatuna Hindun ini seorang yang sangat membenci Rasulullah SAW sebab abang dia mati dalam perang Badar, ayah dia pun mati dan dibunuh oleh waktu itu oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah, sehingga Allah itu, dan kebencian dia kepada Rasulullah SAW tidak ada tepinya, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada dia. Nak sebut hidayah ni sangat mahal, taufik daripada Allah ni sangat mahal, bukan murah. Itu sebab kalau kita tengok ada orang kafir yang cerdik pandai orangnya, tapi tidak dapat hidayah Islam, tak dapat taufik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terus meneruh dalam kekafiran dia. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan dia untuk masuk Islam, ada orang yang agak susah untuk mereka bertemu dengan Islam. Tapi ala kulli halin, orang kafir yang masuk Islam, dosa dia yang dia pernah buat dulu, kelebihan, ada 2 kelebihan bagi orang kafir. Yang pertama, kalau dia banyak buat dosa masa dia kafir, minum arak, zina, makan rasuah, makan riba, curi duit orang dan sebagainya, dia buat jahat, dia bunuh orang, hatta bunuh orang sekalipun ketika mana dia kafir, bila dia masuk Islam, dosanya itu menjadi kosong. Jadi apa? Jadi kosong. Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka, tidak ada dosa. Manakala bagi kita orang Islam yang buat dosa, boleh jadi kosong balik? Boleh jadi tak kosong balik? Boleh jadi juga. Sebab kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu.
Orang yang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa. Cuma syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang betul-betul. Bukan tahu buat taubat. Orang tahu buat ni dia buat dosa, dia taubat, dia buat dosa, dia tahu, itu pun Allah ampunkan. Cuma syaratnya kita takut orang yang main-main dengan taubat ni, takut tak sempat nak bertaubat lepas melakukan dosa. Sebab kita sentiasa berangan-angan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat masuk, untuk dapat taubat daripada Allah, penerimaan taubat daripada Allah. Itu sebab kadang-kadang kita berani buat dosa lagi, kemudian kita istighfar. Kita buat dosa lagi, kemudian kita istighfar. Memang ada hadis qudsi yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan kalau hamba-Nya walaupun dia buat dosa, dia ulang dosanya dan dia taubat kepada Allah, dia ulang dosa, dia taubat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Selagi mana nyawa tidak sampai di kerongkong. Kalau nyawa dah sampai dekat dengan kerongkong kita ni, nak mati dah, Allah takkan terima taubat tersebut. Tapi selagi daripada kita masih lagi bernafas, lagi sihat, sakit tidak bawa kepada mati yang saya sebut tadi, maka selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa. Baik. Kemudian Nabi SAW, bila mana Nabi tawaf dalam di sisi Kaabah, dan Nabi musnahkan berhala-berhala yang ada, 360 biji ekor berhala yang ada dekat situ, maka ketika itu kaum Quraisy menantikan apa yang Rasulullah akan buat kepada mereka. Sehinggalah Rasulullah SAW menyatakan kepada orang Quraisy, fadhhabu ataupun idhhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah diampunkan, telah dibebaskan. Sebab orang Quraisy sangka Nabi SAW akan memberi satu hukuman kepada mereka, sebab mereka lah lawan Nabi waktu Nabi berada di Mekah. Apa segala kejahatan yang mereka buat kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak begitu. Nabi kata idhhabu, pergilah kalian. Maknanya tak apalah, fa antumut talaqa, kamu telah dibebaskan. Nah, itulah sifat Rasulullah SAW, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Macam kita ni nak balas jahat dengan jahat lah. Orang buat jahat dengan kita, kita mesti balas jahat juga dengan dia. Tapi hakikatnya Rasulullah mengajar kepada para sahabat dan kepada umatnya, orang buat jahat dengan kita, jangan pula kita buat jahat dengan dia. Tak. Baik. Kemudian orang-orang berkumpul di sekitar Safa. Safa ni dekat dengan Kaabah tu. Tempat orang sa'i, Safa Marwah 7 kali. Maka orang-orang berkumpul dekat situ untuk berbai'ah masuk Islam. Itu dikatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nasr ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk dalam Islam afwaja, berbondong-bondong masuk. Seluruh penduduk Mekah waktu itu masuk Islam lah. Nampak ni kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya seperti mana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas sebut cerita semalam, itu tanda-tandanya Rasulullah SAW akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mana berjayalah dakwah Rasulullah, dan selang berapa lama selepas tu Nabi SAW wafat. Baik. Kemudian semua bai'ah. Bai'ah ni mengangkat taat setia. Bai'ah ni mana taat setia, mengangkat taat setia kepada Rasulullah SAW. Mula-mula orang lelaki, selesai orang lelaki, orang perempuan pula. Tapi Nabi tak peganglah tangan orang perempuan, orang lelaki Nabi pegang. Dalam ramai-ramai perempuan tersebut ada seorang nama Hindun binti Utbah tadi. Siapa dia Hindun ni? Yang dia perintahkan seorang hamba namanya Wahsy. Dalam perang Uhud, dia upah seorang pakar penombak. Tahu tombak? Tahu tombak? Tombak macam ni? Tombak macam buluh tu lah, buluh runcing tu. Kayu runcing yang ditunggang untuk tombak orang. Tugas dia Wahsy ni, kalau kamu nak bebas, dia kata, sebab dia hamba, kalau kamu nak bebas, kamu mesti bunuh Hamzah. Maka dalam perang Uhud tersebut, Wahsy ni tugas dia cari Hamzah je. Macam mana nak bunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni orang hebat, bapa saudara Rasulullah SAW, yang Ustaz sebut dia Asadullah, singa Allah. Gelaran dia Asadullah, singa Allah. Orang garang, orang ganang. Ada riwayat kata sebab apa namanya Asadullah? Sebab Sayyidina Hamzah ni memang dia buru singa.
Dia memburu singa waktu zaman sebelum Islam. Kerja dia, orang buru kancil, buru rusa, dia memburu singa. Punya ganahnya dia ni lah hebat. Dan ada riwayat kata dia boleh pikul singa tu. Singa ni besar, 100 kilo, beratus kilo singa ni. Maknanya hebatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala ardah. Jadi ketika perang Uhud berlaku, Wahsy duk cari siapa? Sayyidina Hamzah. Akhirnya dapat disetting betul-betul. Dia dapat tombak Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Maka waktu mati tersebut, datanglah Hindun binti Utbah, ambil pisau, dia belahnya dada Hamzah. Nampak dia punya benci. Sebab apa? Abang dia kena bunuh dengan Sayyidina Hamzah. Orang perempuan ni kalau dia ganah sungguh. Dia ganah sungguh. Ingat orang lelaki je ganah, orang perempuan pun ganah juga. Baik. Dia belahnya dada, kemudian dikeluarkan hati, dia kata jantung. Bukan setakat dikeluarkan jantung, dia gigit jantung. Ada riwayat kata dia makan jantung. Punya nampak kebencian dia kepada Sayyidina Hamzah, yang menyebabkan bila mana selesai je perang Uhud. Perang Uhud ni dikatakan seri antara orang kafir dengan orang Islam. Seri. Dan Nabi pensan dalam perang Uhud. Gigi Nabi patah sebab dihentam oleh orang-orang musyrikin. Bahkan dikata waktu tu Nabi telah wafat, menyebabkan sahabat Nabi rasa down waktu tu. Tapi rupa Nabi tidak wafat. Maka ketika tu Nabi melihat sekujur tubuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi punya sedih lah. Nabi punya sedih melihat tubuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibuat seperti itu. Ditombaknya, kemudian dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, dimakan pula. Maka Nabi sangat sedih. Maka yang melakukan perbuatan ni namanya Hindun binti Utbah. Hindun ni siapa? Hindun ni isteri kepada Sayyidina Abu Sufyan, yang mula-mula ditangkap sebelum Fatu Mekah tu. Kota Mekah ditangkap, kemudian dia masuk Islam. Maka Hindun dalam senarai nama orang-orang yang jumpa wajib bunuh. Tapi disebabkan dia masuk Islam, selamatlah dia. Bukan setakat dia selamat di dunia, selamat dia menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan perempuan. Mulialah orangnya. Itu sebab saya sebut tadi, sebanyak mana dosa orang kafir waktu dia kafir. Waktu dia kafir, dia banyak buat dosa. Apa saja dia buat dosa. Bila dia meluk agama Allah Subhanahu wa taala, masuk je Islam, kosong, jadi kain putih. Walaupun sebelum ni kain tu berconteng macam-macam dah, hitam legam, tapi bila masuk Islam, putih kain tersebut. Itu satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kafir. Kemudian Nabi SAW perintahkan Sayyidina Bilal ibn Rabah naik atas Kaabah dan mengalungkan azan kali pertama. Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi nak maksudnya apa? Kemudian Allah menyebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan istighfarlah. Bukan setakat bertasbih subhanallah, subhanallah, tapi istighfar itu perlu ada. Dan sekurang-kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih 100 kali sehari. Nabi istighfar kepada Allah 70 marrah. Ada riwayat kata 70 kali. Ada riwayat kata 100 marrah, 100 kali. Nabi SAW ni tak ada dosa, anak-anak sekalian, tak ada dosa. Tapi Nabi beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Maka kita yang banyak buat dosa, dah baligh ni, dah sampai umur, kalau buat dosa, Allah dikira satu dosa kita buat. Maka banyakkan menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Macam mana? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih 100 kali sehari. Itu amalan sendiri-sendirilah. Buat supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, menerima istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang menerima taubat. Kita banyak mana dosa sekalipun, jangan kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang buat dosa, jangan anggap dia ahli neraka. Perbuatan dosa dia tu kita perlu tegur.
Tapi jangan anggap dia tu ahli neraka. Jangan. Sebab ada hadis Nabi SAW, ada orang tu dia buat amal soleh, buat baik macam-macam, sampai dia dengan syurga tu satu hasta je lagi nak masuk syurga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dia ni, sebelum dia mati dia buat amal jahat dan dia masuk neraka. Ni hadis ni merisaukan kita. Ada seorang hamba Allah tu dia buat jahat sampai dia dengan neraka tu satu hasta je, nak masuk neraka. Tapi bila mana dekat-dekat nak mati, dia bertaubat kepada Allah, dia buat amal ibadah kepada Allah, pada khalal jannah, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita risau yang itulah, dan kita harap Allah sabitkan diri kita. Itu sebab doa yang jangan tinggal doa ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Doa ni jangan tinggal. Baca setiap kali lepas solat. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan pusing hati kami, ba'da iz hadaitana, selepas kamu dah bagi hidayah kepada kami. Ba'da iz hadaitana, apa tu? Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan kurniakan daripada sisimu kepada kami rahmah, sesungguhnya engkau lah maha pemberi. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat benda tersebut. Dan antara doa Nabi ajar, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni Allah boleh bolak-balikkan ikut suka Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit, setakkan qalbi ala dinika, hati aku di atas jalan kamu, wa ala ta'atik, dan taubat kepada kamu, ketaatan kepada kamu. Yang ni yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu dapat Ustaz sebut tentang surah An-Nasr ini. Esok Ustaz tak dapat kuliah sebab Ustaz pergi ke Kuala Lumpur. Lusa Ustaz pergi ke Melaka. Dan insya-Allah kita bertemu lah pada hari Ahad nanti insya-Allah. Hari Sabtu ni pendaftaran masuk kamu ke kompleks. Hari Ahad pendaftaran pelajar-pelajar baru ke kompleks. Jadi kamu kena tunjuk akhlak yang baik. Kamu sebagai abang-abang senior, walaupun tak ramai, tapi tunjukkan akhlak yang baik. Sebab kawan-kawan akan bertambah, perangai pun akan bertambah. Tu saya ingatkan kamu. Kalau kamu yang lama ni tunjuk perangai macam budak baru juga, Ustaz kecewa lah. Jadi tunjukkan perangai kamu sebagai orang yang boleh berharap. Kalau Ustaz nak minta tolong, kamulah Ustaz minta tolong. Boleh berharap, boleh diharap. Jangan pula tak boleh harap. Tunjukkan akhlak yang baik, perangai yang baik kepada adik-adik kamu ataupun kepada kawan-kawan yang baru masuk nanti. 33 orang akan masuk, 35 orang akan masuk. Bukan sikit tu, ramai. Perubahan akan berlaku. Bukan kamu 2-3 orang ni saja, tapi akan berlaku ramai. Hampir 40 orang pelajar akan ada di kompleks pendidikan Baitul Diyak nanti. Jadi kamulah jadi mata telinga Ustaz untuk tolong pantau, tolong Ustaz Aika, tolong warden untuk pantau kawan-kawan supaya menjadi orang lah. Ustaz nak kamu satu jadi orang, bukan jadi orang-orang. Ada beza tak orang dengan orang-orang? Orang-orang tu apa, Amirul? Dia duduk kat mana orang-orang ni? Sawah padi, duduk kerah gitu je. Kena jadi orang, kena jadi manusia, jangan jadi orang-orang. Tugas kamu sini satu, belajar. Nak suruh bekerja, tak ada bekerja. Nak suruh berniaga, jangan berniaga. Suruh belajar je untuk menjadi orang yang baik, yang saleh pada masa hadapan insya-Allah. Sebab saya sebut kepada kamu, masa depan kamu lagi banyak fitnah daripada masa sekarang. Kalau sekarang pun dah pening dah dengan fitnah manusia, masa depan kamu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, anak-anak kamu tak tahulah macam mana. Faham tak? Kalau sekarang pun dah pening dah dengan perangai manusia lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tegur, kita pula kena marah. Bila kita tegur, kita difitnah pula dan sebagainya. Zaman kamu nanti lagi teruk. Bagaimana fitnah yang besar, seperti mana kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah buat amal, fitanan ka qat'il laili muslim, fitnah, ujian. Fitnah ni maksudnya ujian daripada Allah, seperti mana malam yang gelap. Bila malam, tadi siang, bila malam gelap habis, semua menyeliputi.
Ada orang yang petang dia beriman kepada Allah, waktu pagi dia kafir. Sebab apa? Mereka jual agama dengan sedikit mata benda dunia. Ni pada masa depan atau pada masa kita sekarang, orang bukan jual produk, orang jual agama dia untuk dapat mata benda dunia. Jadi kena jaga betul-betul. Jadi saya ingat sekali lagi, pada hari Sabtu ni kamu akan masuk ke sana, tempat baru. Tidur pun kat sana, tempat baru juga. Dan juga hari Ahad, pelajar-pelajar baru akan masuk berserta dengan kamu lah. Moga selamat kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.